Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah setiap Jumaat 5 petang di TV3. Ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Dan hari ini kita bersiaran secara langsung dari studio C siri pentas TV3, dan kita hari ini kita telah pilih satu tajuk yang cukup cantik, cukup menawan dan orang kata apa, cukup sesuai dengan orang kata apa, zaman kita sekarang yang banyak terkejar ke sana terkejar sini, iaitu utamakan yang utama. Kadang-kadang kita ni kita tak tahu bahawa Tuhan sentiasa bagi kita sekurang-kurangnya ada dua pilihan dalam hidup kita. Kita panggil plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tersalah pilih plan ataupun tersalah pilih pilihan. Apapun tuan-tuan perempuan pada petang ini, utamakan yang utama. Kita telah pilih seorang panelis yang akan berbicara tentang topik ini, iaitu yang bahagia Ustaz Muhammad Suki Usman, pensyarah Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih. Dan ini Ustaz, kita cerita bab utamakan yang utama, dan kita sekarang ni semua melihat kita di Malaysia, di Singapura, di Brunei. Dan ini satu topik yang sangat penting kadang-kadang, sebab dalam hidup kita ni ada benda yang terlalu remeh kita buat, yang utama kita tinggalkan. Apa sebenarnya yang kita nak petik intipati dari topik ini? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini kita memilih, kita utamakan yang utama. Jadi kita bersama Al-Kuliah pada petang ini, ya, untuk kita membicarakan satu topik yang berkaitan dengan utamakan yang utama, ataupun kita sebut juga sebagai aulawiyat. Aulawiyat, keutamaan. Yang mana yang kita nak pilih keutamaan dalam kehidupan kita. Sebab apa, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita merujuk kepada Nabi SAW, Nabi sendiri mengajar kepada kita betapa beberapa perkara dalam kehidupan kita itu ada yang penting, sangat penting, ada yang penting, ada yang kurang penting. Begitulah seterusnya. Jadi kalaulah kita mendahulukan kurang penting ke atas penting, atau mendahulukan penting kepada yang lebih penting, maknanya kita tidak faham yang mana yang utama dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, apabila Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kata, al-imanu bid'un wa sab'un aw wa sittun syu'bah, a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyatakan bahawa iman itu ada 70 cabang lebih. Riwayat lain kata 60 cabang lebih. Yang paling tinggi maknanya ada taraf-taraf dia. Yang paling tinggi ialah kalimah la ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah kita membuang perkara-perkara yang menyakiti di jalan. Maka di situ, daripada hadis Nabi, di situ kita dapat melihat betapa ada dia punya tahap-tahap dia. Nak banding dengan mengucap dua kalimah syahadah, seorang itu menyatakan la ilaha illallah, dia beriman kepada Allah. Nak banding dengan membuang perkara penyakiti di jalan, ini lebih tinggi. Walaupun kedua-duanya baik. Dua-duanya satu perkara yang memang dituntut, tetapi ada yang lebih daripada yang lain. Sebab itu kalau kita lihat juga para sahabat Nabi SAW, mereka sering bertanya kepada Nabi, kadang, ayul a'mal afdal, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Jadi pertanyaan mereka itu menunjukkan bahawa dalam amalan-amalan kehidupan kita ini ada yang lebih utama daripada yang lain. Contohnya wajib dengan sunat. Contohnya sudah tentu wajib lebih utama daripada sunat. Ustaz, sebagai contoh Ustaz, kalau kita tengok pada hari ini, orang kita Ustaz, kalau mari musim solat hari raya, dia punya berduyun-duyun, ramai, penuh pergi solat sunat hari raya. Tetapi ada di kalangan mereka yang menunaikan solat sunat hari raya itu tidak menunaikan solat fardu subuh. Di sini persoalannya, dia kalau boleh Ustaz, sampai dia kalau tak solat sembahyang, tak sembahyang raya tu, tak solat raya tu, dia rasa macam tak sempurna kehidupan dia. Tak sempurna. Tapi kalau tak solat subuh, dia rasa sempurna. Jadi di situ maknanya dia tak boleh beza yang mana yang lebih utama. Begitu juga kita lihat antara usul dan furu'.
perkara cabang dengan perkara usul, yang mana yang lebih utama. Ini pun kadang-kadang berlaku masalah akibat ia tidak memahami hakikat yang sebenarnya. Maka dengan sebab itulah memahami keutamaan ini sangat perlu, sangat penting. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada satu kitab yang sesuai untuk kita baca, iaitu Fi Fiqhil Awlawiyat, yang membicarakan tentang bagaimana cara kita nak utamakan yang utama. Okey Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi semua, kalau anda ada kemusykilan, ada permasalahan hendak berkongsi dengan kami di Al-Kuliah, boleh hubungi kami di talian bebas tol 1800 88 1677. 1800 88 1677. Boleh hubungi kami seketika nanti. Apa pun Ustaz, saya tertarik satu surah yang kata Imam Syafi'i, kalaulah tidak turun surah lain melainkan surah ini pun dah cukup dah. Itu surah Al-Asri. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa Allah Ta'ala sebut rugi itu? Adakah kita tak utamakan yang utama? Tolong jelaskan Ustaz, silakan. Ya, betul Ustaz Fauzi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran surah Al-Asr, orang hafal surah ini, iaitu wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Allah Taala bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sebab apa dia rugi sebenarnya? Kerugian itu adalah kerana dia, antaranya kerana dia tidak tahu apa yang utama dalam kehidupan dia. Mungkin dia memilih harta daripada keimanan pada Allah. Waktu itu dia amat-amat rugi. Mungkin dia memilih untuk mengikut hawa nafsu daripada untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka itu dia berada dalam kerugian. Sebab itu kalau kita lihatlah, antaranya yang disebut dalam Al-Baihaqi, menyatakan daripada Huzaifah menyatakan, dua orang sahabat Nabi SAW, ketika mana mereka bertemu, mereka apabila nak berpisah, salah seorang daripada mereka mesti membaca surah ini, surah Al-Asri ini. Sebab apa? Di situ nilai yang sangat-sangat besar. Maka dia, bila dia faham surah ini, dia faham betapa apakah perkara yang perlu diutamakan dalam kehidupan. Sebab itu dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala bagi 4 perkara. 4 perkara kena utamakan dalam kehidupan kita. Apa dia? Iaitu beriman. Yang kecuali Allah Ta'ala sebutkan manusia itu berada dalam kerugian illa allazina amanu. Orang yang tak rugi ni siapa? Mereka yang beriman. Yang pertama, mereka yang beramal soleh, maka yang tidak membuang masa melainkan mereka bersegera untuk mencari pengampunan Allah. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mencari pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran. Mereka sampaikan kepada orang, sebab Islam itu bukan untuk kita saja. Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Kita kena sampaikan, dan di situ bila kita sampaikan, sudah tentu kita menghadapi cabaran dan sebagainya, dan perlu kepada kesabaran. Innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bersabar. Oleh itu saudara, surah Al-Asri ini nak menunjukkan kepada kita betapa masa berlalu dalam kehidupan kita, detik demi detik, saat demi saat, minit demi minit, jam demi jam, hari, minggu, tahun. Betapa manusia kalau dia tidak pandai memilih keutamaan dalam kehidupan dia, dia akan terus berada dalam keadaan kerugian. Okey Ustaz, barangkali satu isu Ustaz saya sentuh pada petang ni. Sekarang dah orang kata dah bermula dah musim umrah. Dah mula dah. Sekarang ni pun cuaca pun sejuk sikit ya. Ada orang kata pun nyaman. Jadi kadang-kadang Ustaz ada orang pilih untuk melakukan ibadah umrah ya 4,000, 5,000 sekali pergi. Tetapi hutang dengan kawan-kawan belum bayar lagi ni. Hutang dengan mak saudara belum bayar lagi. Macam mana tu Ustaz? Ni nak buat umrah ni, jauh Mekah tu, jadi tetamu Allah tu. Tapi hutang dengan Ustaz Fauzi belum bayar lagi ni. Jadi apa kes ni Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Ini juga satu perkara, satu aspek yang perlu kita lihat dan kita teliti betul-betul. Kefahaman kepada keutamaan itu menyebabkan dia tersalah langkah, tersilap langkah. Menunaikan umrah ibadat kepada Allah, ya, kita tak nafikan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kena ingat bahawa ini merupakan perkara sunat untuk diri kita. Tetapi bagaimana dengan hutang? Ustaz Fauzi sebut tadi kan, hutang dia tak bayar. Hutang ni bukan satu benda main-main. Hutang ini disebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, yang mana
yughfar lisyahid kullu dzamb, diampunkan bagi orang yang syahid fi sabilillah ni kullu dzamb, maknanya setiap dosa dia, semua dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa dain, kecuali hutang. Maknanya saudara, kalau orang yang syahid di jalan Allah Taala pun kalau berhutang tak diampunkan kerana dia tidak melunaskan hutangnya, macam mana duit banyak-banyak tak bayar hutang, tiba-tiba pergi buat umrah tadi, mengerjakan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Ini satu perkara yang sangat-sangat kita lihat kalau berlaku fenomena ini dalam masyarakat kita, amat-amat merugikan Ustaz Fazli. Sangat-sangat rugi. Sebab apa? Pernah satu ketika jenazah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana orang bawa jenazah lah, bukan datang sendiri ya. Orang bawa jenazah nak disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya dulu, ada hutang ke tak ada hutang? Kan? Sebab apa Nabi tanya ada hutang tak ada hutang? Nak menunjukkan betapa persoalan hutang ni bukan persoalan yang remeh. Walaupun kita hutang dengan orang kan, tapi hutang dengan orang wajib kita lunaskan. Maka pada ketika itu, kalau sahabat Nabi kata ada hutang, Nabi tidak tunaikan salat. Nabi kata kamu pergilah. Fardu kifayah tetap tertunai, tapi Nabi tak buat, bagi sahabat buat. Tapi bila menyatakan tak ada hutang ataupun sahabat bagi jaminan untuk bayar hutang, maka pada ketika itu Nabi SAW menunaikan solat jenazah tadi. Di sini menunjukkan bahawa betapa antara dua itu, antara umrah dan juga hutang itu perlu diutamakan. Dan akhirnya cerita tersebut sahabat tolong bayar hutang lelaki itu, akhirnya Nabi sembahyang jenazah itu Ustaz. Setelah dia bayar hutang. Setelah dibayar hutangnya. Okey, tuan-tuan puan dan rahmatullah, itulah tajuk kita, utamakan yang utama. Barangkali ada pernah berlaku dalam hidup kita perkara yang jadi isu kekeliruan tentang utamakan yang utama. Anda hubungi kami di talian Bestol 1-888-1677. Kita akan ambil panggil anda sebentar nanti. Kita jumpa selepas ini insya-Allah. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, terima kasih anda setia bersama kami di Al-Kuliah TV3. Utamakan yang utama, dan memang anda telah buat sebab anda pilih TV3 sekarang. Kita sedang berada dalam satu majlis ilmu dan berbagai Ustaz Muhammad Suki bin Osman akan menjelaskan kita tentang topik utamakan yang utama. Satu kisah Ustaz bawa barangkali tentang seorang anak yang rajin solat sunat ni, sembahyang je, barangkali dia dapat hidayah solat sunat ni, tapi bila mak panggil, bapak dia panggil, dia buat dek ya. Sebab tengah solat sunat ni, tekun ni. Jadi boleh tak Ustaz dia menyahut ataupun kena solat juga ni, ke mana pun tengah solat ni, boleh ke berhenti ke, macam mana caranya? Mana yang lebih utama, solat sunat ataupun sahut panggilan mak dan ayah tadi? Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Cerita tentang solat sunat dan juga kita buat baik terhadap mak ayah atau menyahut panggilan ibu ada dalam syarah Sahih Muslim. Ada satu bab iaitu taqdim birrul walidain, ala at-tatawwu' bis-salah, iaitu mendahulukan membuat baik terhadap ibu bapa daripada solat sunat. Dia ada cerita sebenarnya dalam hadis Sahih Muslim yang mana Nabi SAW menceritakan tentang ada seorang di kalangan Bani Israel. Yang mungkin cerita ni masyhur, kita biasa dengar. Saya nak ulang sekali lagi untuk kepahaman kita. Yang mana cerita tentang seorang lelaki yang namanya Juraij. Juraij ini ahli ibadat di kalangan Bani Israel. Jadi orang kampung lah kita kata buat satu tempat untuk dia buat ibadat. Kalau dulu dia panggil biara kan. Itu style zaman Bani Israel lah. Dia pun ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat sunat ni, lepas solat, lepas solat. Memang bagus sungguhlah, memang dia bagus. Kemudian satu hari mak dia datang jumpa dia. Mak dia mungkin nak jumpa, dah lama tak jumpa, panggil Juraij. Maka bila panggil dia tengah solat, Allahu Akbar, solat ni, solat. Dia dengar mak dia panggil, tapi dia confused. Yang mana ni yang lebih utama ni? Yang mana? Aku tengah solat buat macam mana? Dia teruskan solat. Dok esok mak dia datang lagi, Juraij panggil. Dia solat lagi, Allahu Akbar. Dia teruskan solat lagi. Hari ketiga macam tu juga mak dia datang, Juraij panggil, Juraij. Dia tetap menunaikan solat dia tanpa menyahut panggilan ibu dia. Pada waktu itu ibu dia mungkinlah rasa kecil hati ya. Lalu dia berdoa, ibu dia berdoa, janganlah Juraij ni mati, melainkan dia akan mendapat satu fitnah. Satu bala lah, satu musibah lah. Jadi pada waktu itu orang di kalangan Bani Israel itu berbincang, maka ada bersembang tentang Juraij ini. Ada di kalangan para pelacur pun, mereka pun nak tunjuk skill lah. Nak tunjuk hebat, dia kata hebat cara mana, setara mana hebat yang kata Juraij ini. Ada seorang yang cantik, pelacur yang cantik, dia kata aku akan goda Juraij.
Dia pun pergilah dekat biara ini nak goda. Tetapi Juraish memang orang yang committed. Memang orang yang benar-benar memastikan bahawa dia ini melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia tak sentuh pun wanita pelacur tadi. Wanita ni pun kecewa dan akhirnya dia berjumpa dengan seorang pengembala kambing dan dia berzina dengan pengembala kambing. Satu ketika dah berzina, mengandung, dapat anak. Ringkas cerita, bila dapat anak, dia mendakwa inilah anak Juraish. Dia dakwa pelacur tadi. Nak tunjuk hebatnya dia kan. Maka pada ketika itu orang kampung jadi marah, ada yang pergi yang merobohkan biara Juraish tadi sampai memukul dia dan sebagainya dengan menyatakan mengapa dia berzina dan seumpamanya. Lalu di sinilah Juraish datang. Juraish tunaikan salat 2 rakaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditanya mana bayi tersebut. Bila ditunjukkan bayi tadi, maka Juraish pegang perut dia. Juraish tanya, siapa bapa kamu ini? Maka budak itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada budak itu boleh berkata-kata, menyatakan bahawa bapa dia si pengembala kambing. Ini. Jadi saudara yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita tak nak cerita, kita tak nak ambil pengajaran dari sudut karamah aja budak boleh bercakap dan sebagainya, tapi yang kita nak ambil iaitu pengajaran kita termak tadi. Bila mak panggil tadi dia tak jawab, bila mak doa pada ketika itu, satu pengajaran kepada Juraish bahawa memberi ketaatan kepada ibu atau menyahut seruan itu pun satu perkara yang wajib. Taat pada mak ayah wajib, saudara. Banding dengan solat pun, walaupun solat tapi dia sunat. Banding dengan yang wajib, taat pada mak ayah wajib, buat baik pada mak ayah wajib. Maka ini perlu diutamakan. Sebab itu pada zaman Nabi SAW, hatta ada seorang lelaki jumpa Nabi nak berjihad. Cerita lain Ustaz, Ya? Cerita lain. Cerita lain pula. Kita panggil Ustaz dia? Ya, boleh. Kalau ada Cik Jamaluddin Kulim Kedah, kalau ada lagi lah. Assalamualaikum Cik Jamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, apa masalah Cik Jamaluddin? Ya, ini macam ni lah. Kalau macam saya lah contohnya kan. Saya mungkinlah seperti orang lain juga. Kita ada hutang. Dari segi hutang perumahan, hutang kereta dan sebagainya. Ataupun mungkin hutang orang perseorangan. Dan kita juga ada kemampuan untuk mengerjakan haji. Jadi, kalau kita, ialah kebanyakan orang sekarang ni dia mengutamakan mengerjakan haji itu dulu. Jadi itulah saya nak tanya kalau macam mana keadaan itu seperti yang kita bincangkan tadi tu. Okey, Adakah kita kita dengar. perlu mengutamakan pergi mengerjakan haji ataupun menjelaskan hutang-hutang yang saya sebutkan tadi tu. Okey, terima kasih Cik Jamaluddin. Kita dengar pesan Ustaz Terima ya. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, itulah antara permasalahan Cik Jamaluddin. Ya. Antara nak settle hutang rumah, satu. Hutang kereta. Yang keduanya ialah hutang orang perseorangan. Dengan nak pergi haji. Bukan senang pergi haji Ustaz. Naik kota pun nama tu kan. Nak tunggu-tunggu kan. Dah tunggu sekarang ni macam mana pula ni? Hutang pula. Baik, baik, terima kasih. Pertama sekali Cik Jamaluddin, terima kasih kepada berkongsi atau bertanya soalan kepada kita. Jadi bab haji ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran, Nabi pun sebut dalam hadis Nabi yang menyatakan bahawa haji ini man istata'a ilaihi sabila. Mereka yang mampu untuk menunaikan haji. Mampu ni apa? Mampu ni maknanya dia tak berhutang lah. Kalau dia berhutang, dia tak mampu. Oleh itu, kalau dia berhutang kepada perseorangan, dia berhutang pak saudara dia ke, dia berhutang rakan jiran dia ke, kalau dia nak pergi haji, dia kena settle hutang dia dulu. Kalau dia tak settle hutang, maknanya dia tak mampu. Kecuali kalau bab hutang kereta, hutang rumah ni, ini hutang berjadual nama dia. Hutang berjadual ni ikut mana pun dia akan potong. Dia akan bayar tiap-tiap bulan, akan potong gaji sebagai contohnya. Benda itu akan semua dia pergi haji balik haji sama aja dia akan potong. Ini para ulama menyatakan hutang tu tak ada masalah. Sebab bukan dia tak nak bayar, memang dia akan tetap bayar. Tapi hutang-hutang lain ini yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum pergi haji. Kalau tidak jangan pergi haji. Itu lebih utama, bayar hutang dulu Ustaz. So hari ini dapat ilmu. Utamakan yang utama antara bayar hutang dengan pergi haji, bayar hutang dulu. Ya. Okey Ustaz. Tadi cerita bab jihad macam mana cerita? Ya. Kita sambung Pak Jihad tadi kan. Maknanya bila seorang datang berjumpa Nabi SAW, seorang lelaki nak berjihad je nak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi bertanya kepada dia, kamu ada ibu tak? Kamu ada bapa, ibu apa? Dia kata ada ibu. Maka kata Nabi SAW, kamu berbakti pada ibu kamu itu merupakan satu jihad. Jadi di sini menunjukkan betapa penting, sangat-sangat wajib taat kepada ibu bapa. Sebab kadang-kadang hari ini berlaku ada orang yang kuat agama, contohnya dia kuat agama, dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dia dapati ibu dia adalah kadang-kadang ibu manusia biasa, dia melakukan dosa dan sebagainya, sampai dia bersikap keras, sampai dia menentang ibu bapa dia sendiri.
Ini maknanya dia tak faham utama. Sebab yang utama ni macam mana pun keadaan mak ayah dia tetap kena buat baik. Dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ibu bapa kamu ni syirik pada Allah, dia usaha sungguh-sungguh nak ajak kamu syirik pada Allah, maka itu jangan ikut. Tetapi dalam masa yang sama kena buat baik. Maknanya kalau ibu bapa yang kufur, yang syirik pun kita tak ikut dia syirik, tak boleh ikut. Tetapi buat baik tetap kena buat Kena baik. layan dengan baik. Ya, apatah lagi kalau yang Islam. Iya, okey Ustaz, kita ada seseorang di hujung talian, Cik Mat Ali Tapa di Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ya. Teruskan. Waalaikumsalam. Teruskan Cik Mat. Ya Ustaz, Ya. saya nak bertanya satu soalan ni. Okey. Ketika saya masuk masjid, Masuk masjid. guru sedang mengajar ilmu fiqh. Ya. Jadi saya masuk tu perlu saya terus duduk dengar apa yang guru tu ajar ke ataupun saya perlu sembahyang solat tahiyatul masjid dulu? Okey, bagus isu ni. Itu yang saya confuse benda tu. Kita dengar Ustaz menjelas ya. Ya, ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini banyak berlaku bukan Ya. pada Cik Mat saja. Kadang-kadang diri kita sendiri pun, kadang orang lain pun sama juga. Ya. Masuk masjid, orang tengah mengajar. Kuliah ilmu fiqh ke, apa-apalah, tak kisahlah. Nak sembahyang sunat tahiyat masjid dulu ke ataupun tu duduk dengar kuliah ustaz tu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Dia tengok keadaan ya, bila dia masuk ke masjid, didapati guru sedang mengajar. Apa yang diajar itu? Kalau dia ajar perkara-perkara fardu ain yang sememangnya dia nak tahu perkara tersebut, maka dia boleh terus duduk untuk mengikut ilmu kuliah pengajian tersebut tanpa dia menunaikan solat tahiyatul masjid. Tetapi sekiranya dia masuk Tok Guru baru nak baca mukadimah baru bagi salam dan sebagainya, masih lagi perkara-perkara yang biasa, maka dia boleh tunaikan tahiyatul masjid dulu berdasarkan kepada apa yang Nabi SAW, Nabi pernah berkhutbah. Sedang khutbah, tiba-tiba ada masuk seorang lelaki. Pada ketika itu Nabi tanya, kamu sudah tunaikan solat atau tidak? Bila dia kata tidak, Nabi kata bangun, tunaikan solat 2 rakaat ringkas. Maka di situ para ulama kata itu solat sunat tahiyatul masjid. Jadi kita lihat besok keutamaan yang mana satu kan untuk kita pilih. Tapi jangan pula sembahyang depan ustaz tu. Janganlah, jangan. Jauh belakang ya. Ya. Okey, kita ada Rosnani daripada Bentung Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanya Ustaz. Saya Rosali bin Abdul dari Lurah Biluk, Bentung Pahang. Okey, Rosali, ya silakan. Saya nak tanya, kalau macam kita berhutang dengan orang tu tapi kita tak dapat kesan orang tu, macam mana tu? Okey. Dia meninggal ke tak tahu. Okey, terima kasih Rosali. Tak dapat dikesan lah. Ya, ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Okey Ustaz, okey, ini memang banyak berlaku juga. Ya, Tak dapat ya. dikesan. Tapi barang ada, duit ada. Pernah berlaku Ustaz, macam orang telefon saya, Ustaz Fauzi kena ya saya. Saya bertukar barang dengan orang di JT Kuala Perlis. Balik Langkawi. Terambil barang orang. Nak kesan macam mana kat JT tu kan? Nak duduk situ tak? Macam mana Ustaz nak buat? Baik, terima kasih bertanya tadi tentang hutang kan. Dia dah hutang, tiba-tiba nak bayar tak jumpa orang. Dia pertama sekali kita kena cari orang tu, tak jumpa kita kena cari waris dia. Waris dia mungkin ada. Kita carilah hari ni, boleh kita iklankan dan sebagainya. Kalau tak jumpa juga, katakan memang tak jumpa, dia tak jumpa, waris tak jumpa, memang tak jumpa. Maka pada ketika itu kita boleh gunakan duit tadi, kita bagilah mana-mana tempat, kita wakaf ke, kita bersedekah ke, dan seumpamanya kita niat bagi pihak dia. Jadi di akhirat esok dia tak tuntut pada kita dah. Kerana apa? Kerana kita tolong buat amal kebajikan untuk dia. Sebab kita tidak ada, tak tahu lagi dah nak cari dia kat mana. Kan? Tapi itu bukan hak kita, tetap hak dia. Maka kita tolong buat ataupun kita bagi pada tempat-tempat kebajikan dan seumpamanya untuk bagi pihak dia. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Okey Ustaz, ini satu kes lagi sebelum ada talian. Kalau ada talian kita ambil pemanggil. Tentang satu hadis Nabi sebut 2 rakaat salat sunat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, Ustaz, ada kan? Ya. So kadang-kadang kita nak beramal dengan hadis ni, masuk masjid ataupun surau, nak sembahyang sunat-sunat qabliyah subuh ini, nak ambil fadilat lebih baik dunia seisinya, tiba-tiba Pak Imam dah mula nak sembahyang subuh dah. Main fardu betul-betul ni. Allahu Akbar, kita pun nak ambil 2 rakaat ni lah dulu. Jadi mana yang utama, Ustaz? Nak ambil yang salat sunat qabliyah subuh yang lebih utama dari dunia seisinya ataupun nak ikut Pak Imam solat subuh tu? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fazli. Dia macam mana sekalipun,
bila bertembung sunat dengan wajib, maka kita dahulukan yang wajib. Solat sunat qabliyah sebelum subuh itu memang fadilat dia sangat besar. Bahkan Nabi SAW cukup jaga solat ini. Ini solat yang paling muakkad lah antara solat-solat rawatib lain yang muakkad, yang dituntut. Tetapi apapun solat subuh itu wajib, yang dia perlu diutamakan lebih daripada solat sunat tadi. Maka dengan sebab itu Ustaz Fauzi, saya teringat satu hadis Nabi SAW. Ada seorang ni, dia masuk begitu juga. Dia masuk solat sama-sama Nabi, tengok-tengok dah orang dah solat. Maka waktu itu dia tak solat qabliyah. Dia terus solat bersama Nabi SAW, solat subuh. Jadi selepas daripada itu, lepas selesai solat subuh, dia pun tunai lagi dua rakaat. Nabi SAW tengok, perhati, tunggu dia sampai habis solat. Lepas tu Nabi tanya dia, "Atusalli subha maratain? As-salatu subha maratain?" Kamu solat subuh 2 kali ke? Sebab lepas subuh mana ada solat kan? Lalu dia bagi tahu kepada Nabi SAW, sebenarnya dia kata, aku tadi tak sempat solat qabliyah subuh, aku tak sempat sebelum subuh tadi. Jadi aku serugi sangat-sangat, aku qada balik yang tadi. Maka pada ketika itu Nabi diam. Nabi tak kata apa. Di situ menunjukkan satu takrir, satu persetujuan daripada Nabi SAW. Maknanya saudara, kita tengok lelaki-lelaki tadi, macam mana pun dia solat wajib dulu. Ustaz, dia solat wajib dulu. Lepas tu kerana dia sayang tadi, dia qada balik. Tapi bagi kita tengok juga, kalau yang wajib pun tak habis qada, tiba-tiba nak qada yang sunat tu tak berbaloi lah. Tak utama lah tu. Tak utama lah. Okey Ustaz, kita ambil Encik Ahmad dari Pendang Kedah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu kemuskilan, iaitu sebagaimana yang kita tahu, kita mengutamakan sembahyang itu adalah lebih baik daripada yang lain. Tapi saya tanya sini, contohnya kalau tetamu datang ke rumah kita, contohnya saya belum sembahyang asar lagi kan, kemudian tetamu datang, jam dah pukul 6, adakah kita nak mengutamakan tetamu ataupun sembahyang dulu? Itu saja. Kadang-kadang tetamu pun lama tak mai. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, ni pun dilema juga Ustaz ya. Tetamu pula lama tak mai, VIP pula. Orang yang kehormat pula. Jadi nak layan depa ke asal ni pukul 6 ni. Macam mana Ustaz? Baik, dalam persoalan ini, kita bila bertembung masalah manusia dengan tuntutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di sini perlu diutamakan solat terlebih dahulu. Maknanya beginilah. Kalau boleh kita jaga dua-dua tapi solat tetap diutamakan. Kita panggil dia masuk tetamu ni, dia pula musafir, mungkin dia solat jamak dan sebagainya. Kita persilakan duduk, kita beritahu dia, minta maaf saya nak solat sekejap. Begitu. Saya nak tunaikan solat, saya belum tunaikan solat asar. Jangan kita layan tetamu sampai masuk maghrib. Ini salah. Kalau macam tu salah. Maknanya kita punya layan tetamu oleh kerana kita anggap tetamu ni seolah wajib sampai kewajipan kita kepada Allah yang utama solat itu tak ditunaikan. Ini tak boleh. Jadi layan tetamu okey, cantik layan tetamu itu, tetapi solat mesti dilaksanakan pada waktunya. Utamakan solat asar dulu. Ya. Okey Ustaz, apa kata kalau kita berehat sekali lagi Ustaz ya? Kita insya-Allah Ramadan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Terima kasih. Anda memang peminat Al-Kuliah, peminat majlis ilmu, dan pada hari ini kita ceritakan tentang Al-Aulawiyat, fiqh keutamaan, utamakan yang utama, dan bersama dengan Ustaz Muhammad Suki Osman dari UPN Universiti Putra Malaysia. Ustaz, satu isu yang memang saban tahun berlaku Ustaz, bila masuk bulan Zulhijjah contohnya, masuk hari raya Korban, hari raya Korban dan hari-hari tasyrik 3 hari selepas itu. Jadi antara isunya ialah antara korban dengan akikah. Jadi kalau seekor lembu tu dia 7 bahagian, jadi 4 bahagian tu akikah, 3 bahagian korban. Jadi mana satu utama sebenarnya? Kadang-kadang saya pun pening kepala Ustaz. Ni hari raya korban ke hari raya akikah? Saya tak tahu. Jadi mana yang sepatutnya? Boleh Ustaz nasihatkan kami semualah. Jangan sampai keliru macam tu. Dia kata ambil kesempatan kita. Lembu dah ada, kita join je lah. Kalau kambing mahal, lembu murah sikit. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Tentang korban dan akikah. Yang pertama sekali, bila kita nak tahu keutamaan itu, kita kena lihat apa dia korban, apa dia akikah. Korban itu ibadat yang dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 4 hari itu je.
waktu lain tak boleh korban. Kalau hari ni Ustaz Fauzi petang ni buat korban, tak sah korban, tak boleh korban. Jadi 4 hari itu saja. Manakala akikah pula, kalau kita lihat akikah ni dia berkaitan dengan kelahiran cahaya mata. Sunat pada hari yang ke-7 bagi bapa ni nak kena buat akikah untuk anak dia pada hari ke-7 sehinggalah sampai dia sebelum baligh. Jadi di sini dua benda yang berbeza. Maka dengan sebab itu, kalau sampai waktu korban, kita buat korban je lah. Waktu kekah ada masalah lain lagi kan. Masih panjang lagi, kita boleh buat waktu lain. Takut-takut dia buat kekah, korban dia tak buat. Maka akhirnya dia meninggal juga satu keutamaan yang sepatutnya dilaksanakan. Oleh itu, musim korban kita buat korban kalau boleh. Bukan kita kata salah, boleh kena buat pun. Tetapi bila kita bincang, pilih yang utama. Jadi untuk korban kita korban, waktu lain kita boleh buat akikah. Terutama akikah itu berkaitan dengan kelahiran bayi. Okey, dah jelas dah tuan puan. Mulai tahun ni, raya haji tahun ni, kita utamakan korban. Ya, akikah tu kemudian lah boleh, tak ada masalah. Satu lagi Ustaz, ni kadang-kadang ni persoalan tentang anak-anak kita barangkali siapa-siapa yang ada anak, ya. Ada yang hantar anak ke kelas muzik, kelas hiburan, kelas tari menari, ada pula yang nak hantar anak ke kelas tajwid, kelas hafazan Quran dan sebagainya. Mana satu utama Ustaz? Mesti cuti sekolah tu je ada. Contoh-contohlah ya. Jadi apa keutamaan antara seni hiburan dan ilmu pengetahuan silakan Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Satu lagi perkara nak memilih keutamaan dalam kehidupan kita. Perkara ni disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Fi Fiqhil Awlawiyat, memahami keutamaan, yang mana saya nukilkan sikit kata-kata dia, yang mana dia menyatakan bahawa betapa masyarakat pada hari ini agak kurang melihat dari keutamaan apabila dia menitik beratkan seni dan hiburan lebih daripada ilmu dan juga pendidikan. Sebab itu kita dapati pada hari ini orang boleh kenal tokoh-tokoh daripada orang yang ternama di kalangan artis, hatta pemain bola sepak, kenal seorang satu-satu tu. David Beckham siapa tak kenal. Contohnya kan, dia boleh tahu satu-satu, tapi bila kita tanya tentang para alim ulama, hatta tanya tentang Nabi pun ada yang masih lagi tidak kenal tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ bagaimana nak menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Jadi di situ amat jauh kita lihat. Satu, yang keduanya juga disentuh dari sudut fardu ain dan fardu kifayah. Yang mutaakhir ini apabila fardu ain, baca Quran itu fardu ain. Kita kena baca bagi betul Ustaz Fauzi. Kan? Kita kena baca bagi betul. Nak solat contohnya bila kita baca Fatihah. Kalau kita baca tak betul, macam mana solat kita nak sah kan? Betul. Jadi batal. Itu fardu ain. Maka ini perlu diberi penekanan. Kita tak sebut bahawa kita mengabaikan fardu kifayah, tidak. Fardu kifayah diseiringkan tetapi jangan tinggalkan fardu ain. Tetapi apabila dia tidak faham yang utama, akhirnya fardu kifayah itu diutamakan, fardu ain diabaikan. Dia cemerlang dunia hebat, tetapi dari solatnya pun tak lepas, solatnya pun gagal, tak lulus. Maka ini satu perkara yang perlu kita ambil pengajaran dan juga pengiktibaran. Okey, satu lagi Ustaz, ni isu juga yang kalau tadi pelajar anak kata antara hiburan dengan ilmu. Ini dalam keluarga kita Ustaz ya, seorang isteri yang dilema barangkali tengah memikirkan antara perintah seorang suami yang baik dengan perintah mak ayahnya yang baik jugalah. Di mana satu ni mak ayah, siapa tak sayang mak ayah kan. Tapi sekarang dah ada suami. Dan suami pula orang baik macam ustaz katalah ya, orang baik, soleh. Dia suruh tu tapi bertembung. Bertembung pula dengan apa yang mak ayah suruh katakanlah. Jadi macam mana ustaz? Pertimbangan mana yang utama? Nak utamakan suami ataupun mak ayah? Silakan ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Perkara yang pertama, dua-dua kita kena buat baik. Itu yang pertama sekali. Kita kena pegang itu. Iaitu dua-dua kita kena taat. Ibu bapa kita dan juga suami tadi bagi seorang isteri kan. Tetapi dalam konteks bila bertembung, anak pilih yang mana ni? Dua-dua baik. Maka di situ pemilihan kepada suami itu bagi seorang wanita ianya lebih diutamakan. Dan ini berlaku sebagai satu kisah yang pernah berlaku di mana seorang yang kematian keluarganya, bapanya, oleh kerana dia tidak mendapat keizinan daripada suaminya, dia tidak keluar menziarahi. Bukan dia tak keluar, dia tak nak, tetapi dia faham hukum, dia tahu yang mana lebih utama. Maka itu sesuatu yang dia mendapat kebaikan di atas dia punya sikap dan juga perbuatannya tersebut. Jadi di sini menunjukkan bahawa kalau boleh dua-dualah kita seiringkan, tetapi bila bertembung
dengan syarat suami tidak suruh benda yang tak elok lah. Benda baik yang Ustaz Fauzi sebut tadi, kena dahulukan suami daripada ibu ayah bagi seorang isteri. Okey Ustaz. Makin rancak perbincangan kita Ustaz, apa pun kita kena rehat dulu. Kita rehat dulu dan kita akan bincang balik topik kita utama selepas rehat nanti. Kita jumpa kembali selepas ini. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan kita sampai ke blok yang terakhir, utamakan yang utama dalam Al-Kuliah petang ini bersama dengan Ustaz Muhammad Suki Osman. Ustaz, satu lagi isu tadi kalau kita tengok pada Hari Raya Haji, sekarang kita tengok pula kepada orang kata apa Ustaz, tentang bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, satu masjid ada 2 kumpulan Ustaz. Satu kumpulan kata akan buat 8 rakaat tarawih. Kumpulan kedua pula 20 rakaat tarawih. Bertegang leherlah, bertekak kat situ, akhirnya pecah belah, bermasa muka, tak bertegur sapa. Jadi mana yang utama sebenarnya Ustaz? Sebenarnya tarawih ke apa benda? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Pertama sekali kita kena faham bahawa solat tarawih itu adalah sunat. Bertegang leher, bermasa muka, bergaduh, putus silaturahim, ini perkara haram. Bila bertembung perkara sunat dengan perkara haram, maka di situ kita kena abaikan ataupun kita jangan terlibat dalam perkara haram. Dan Ustaz Fauzi, benda ni pernah berlaku pada zaman Hasanul Banna. Begitu juga waktu tu orang bergaduh di masjid di masa muka. Ada yang kata 8-20. Biasanya Ustaz Fauzi, orang bergaduh ni pun dia kadang dia solat 2 rakaat aja. Lepas 2 rakaat dia pergi minum air kedai kopi ke apa ke, dia pun bertekak kan. Pada zaman Hasanul Banna berlaku ada 8-20 bergaduh. Waktu itu Al-Imam Syed Hasanul Banna panggil semua orang ahli jemaah yang bergaduh ini, lalu dia bertanya kepada mereka, yang kamu bergaduh ini perkara sunat ke wajib? Semua menyatakan sunat. Ya, tarawih itu sunat. Baik, bergaduh kamu ini sampai bermasa muka, tak bertegur siapa, apakah ini perkara yang dituntut ataupun haram? Mereka sepakat menyatakan haram. Maka di situ apakah wajar kita berkhilaf atau bertelingkah dalam perkara sunat sampai kita melakukan perkara haram? Wal'ayazubillah. Sebab tu Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas, dia menyatakan, dia kata kalau bergaduh gitu baik tutup masjid. Dia kata begitu, walaupun bukan nak suruh tutup masjid, tidak, tetapi nak ceritanya bahawa pergaduhan itu satu benda yang mudarat. Apatah lagi pergaduhan hanya dalam perkara sunat, perkara khilafiyah, 8 ke 20 mana pun tak apa, buatlah. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz tentang antara majlis ilmu dengan baca Quran, berzikir. Kadang-kadang ada orang yang tak mau join sebab aku nak habis surah Baqarah malam ni. Kuliah maghrib lantak dia lah, aku nak habis surah Baqarah ni. Silakan Ustaz, 3 minit. Nabi SAW sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib kepada setiap individu muslim. Jadi bila bertembung antara wajib dan sunat, nak baca Quran ini sunat, kecuali kalau kita baca dalam solat, Fatihah dan sebagainya. Tapi kita duduk saja nak baca Quran, itu sunat. Bila bertembung sunat dengan wajib, zikir itu sunat. Baca Quran sunat, zikir sunat. Bertembung sunat dengan wajib, dengan kuliah ilmu, kita kena utamakan yang wajib, kita kena utamakan majlis ilmu terlebih dahulu. Amat rugi Ustaz Fauzi, amat rugi. Bukan kita kata salah nak baca Quran, tapi dia tak tahu mana utama. Lalu dia ambil yang kurang utama daripada yang lebih utama. Rugi sangat-sangat. Lepas kuliah bacalah Quran. Ya, lepas kuliah boleh baca Quran. Satu lagi Ustaz, satu lagi. Antara puasa sunat dengan kenduri kahwin ni. Puasa ni tapi kenduri kahwin pula dah. Sudah Ustaz, macam mana Ustaz? Ya, kenduri kahwin, satu-satu je kenduri yang wajib ialah kenduri kahwin. Untuk kita yang Nabi sebut ijabatul dakwah. Kan, untuk kita menunaikan hajat saudara kita. Kalau kenduri lain, kenduri apa-apa hal lain, kalau doa selamat dan sebagainya itu tidak wajib. Maka pada ketika itu sekiranya kita hadir, kalau kita boleh mengecilkan hati sahabat kita, maka kita bukalah. Kita utamakan yang itu. Tetapi kalau kita dia faham tak ada masalah, kita dia faham, dia bagi tapau pula kan. Dia bagi tapau balik rumah, itu tak ada masalah lah. Kita boleh terus puasa. Okey Ustaz, nampaknya masa tak mengizinkan kita untuk terus melanjutkan perbincangan tentang utamakan yang utama, tapi setakat ini kita faham Ustaz, mana yang utama, mana yang kurang utama. Kita fokus pada yang utama. Okey Ustaz, apa pun terima kasih Ustaz kerana datang ke Al-Kuliah pada petang ini. Kita jumpa lagi Ustaz, dan perempuan dirahmati Allah ya. Sebelum itu, untuk makluman anda semua, minggu depan kita akan bersiaran secara langsung dari perkarangan MITC Negeri Melaka, bandar bersejarah
tuan dan puan-puan, sempena Karnival Jom Heboh. So, dijemput beramai-ramai datang pada Jumaat minggu depan 24 Februari, datang ke booth Kota Ilmu. Kita akan bersiaran secara langsung dari sana. Apa pun tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, barangkali datanglah bawa anak-anak, bawa isteri, bawa keluarga semua untuk bersama dengan kami, dan selama 24, 25, 26 hari bulan kita berkampung di sana. InsyaAllah ada macam-macam ilmu pun dapat, dan kita akan buat satu pengurusan jenazah di sana, tuan-tuan dan puan-puan ya. Tuan-tuan boleh lihat sini macam mana jenazah itu diuruskan, daripada hendak mati, nazak, sampailah pada mandi, kapan, sembahyang, dan macam mana kita uruskan jenazah. Dijemput semua ke MITC Air Keruh Melaka 24 Februari dan 25 serta 26. InsyaAllah ya, jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan dunia ini dari peperangan. Selamatkan dunia ini dari kehancuran. Selamatkan